والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat apa? 150. Soalan ketiga. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Soalan yang ketiga, ketika hidupnya seorang belum pernah mengerjakan haji, matinya ia meninggalkan wasiat. Wasiatnya begini: jika aku mati, tolong kerjakan haji untukku. Wasiat itu disampaikan kepada anaknya. Apakah hukum wasiatnya itu? Adakah boleh mengerjakan haji untuk si mati itu dengan cara diupahkan? Tolong tuan beri hukum-hukumnya dan terangkan sebabnya. Jadi kemuskilan tentang seorang yang berwasiat supaya mengerjakan haji baginya. Jadi bila dia mati, boleh buat tak wasiat ni? Dan adakah kalau boleh buat, boleh tak nak upah orang? Dia nak tahu masalah. Jawapannya, dia kata ya, wajib disempurnakan wasiat itu. Bahkan jika tidak ada wasiat daripadanya, daripada si mati, hendaklah dikeluarkan daripada harta pusaka itu belanja untuk menyempurnakan hajinya dan umrahnya. Kerana ini haji ni termasuk dalam bab hutang yang wajib disempurnakan daripada harta si mati. Jawapannya, sama ada mayat itu wasiat atau tidak, menunaikan haji untuk si mati yang ada meninggalkan harta adalah wajib. Bukan harus, bukan sunat. Dan tidak perlu kepada wasiat, cuma sunat. Sama macam nazar lah. Nazar ni, kalau benda yang wajib tak jadi, tak payah nazar lah. Nazar ni benda yang harus atau benda yang sunat. Kalau nazar benda yang wajib, tak jadi. Aku menazar kalau aku nak naik pakat ni, aku nak pergi surau. Hei, tak jadi pergi surau wajib. Tak naik pakat pun wajib pergi. Tak. Aku menazar kalau aku pas reksa ni, nak pergi sembahyang jemaah. Hai, tak sah nazar lagu tu. Tak pas reksa pun kena mari sembahyang jemaah. Kerana sembahyang jemaah itu wajib. Maka begitu juga wasiat. Kalau wasiat benda yang wajib, sekalipun fardu kifayah, seolah-olah sia-sia. Tetapi sebab apa sia-sia? Kau pihak wasiat, hak tunah, wajib tunah. Seseorang yang mati, maka wajiblah atas orang yang hidup 4 perkara: mandi, kapang, sembahyang, tanam. Maka tidak perlu dia wasiat. Kalau aku mati, aku siaplah. Wasiat apa? Mandilah kita. Tak payah wasiat lah gitu. Dia wajib mandi. Kalau tak mandi, mayat tak berdosa. Dia gitu. Sebab mandi ni wajib atas orang hidup. Kapang, sembahyang, tanam. Mayat tak terlibat. Kalau aku mati, tanang lah. Jangan duduk gini atas rumah tahun-tahun. Dah ya wasiat gitu. Barang wajib. Faham baik tu. Kenapa? Dia kat supoh kan? Mu aku beri barang ke mu ni, mu kena pakai lah aku bila-bila. Kena tolonglah. Ingat-ingatlah. Tak apa gitu. Tak jadi persoalan hak itu. Bukan sumpah. Ni aku tolonglah mu, tolonglah aku balik. Nampak? Kita tolong lah. Memang wajib kena tolong.
Unsuruz zalima wal mazluma. Tolonglah orang yang zalim dan yang kena zalim. Sahabat kata, dah orang kena zalim, memang dah orang tolong. Faham dah? Dah orang buat zalim tu tolong buat ni. Sahabat tanya. Tolong jangan sokong kezaliman ni. Jadi kalau dia kata dah ni aku beri barang, kamu tolonglah aku. Tak apa lah. Tolong maknanya sampai masa kita tak sokong. Faham tak ya? Kalau kita sokong jadi zalim pula dia. Nabi rakyat dah kan? Orang yang kena zalim, sahabat kata faham dah. Memang orang tolong. Orang yang melakukan kezaliman, tolong lagu mana? Pak Nabi suruh tolong. Tolong menghentikan kezalimannya. Tolong nasihat. Tak? Kalau dia buat benda zalim, jangan masuk belah dia. Dia tak apa, dia kata dah, kena tolong, kita tolong lah. Sampai masa pilihan raya, kita pun tak pakar. Tak pakar, kita panggil tolong. Lah, yang jadi kemuskilan ni akak supah. Nampak? Demi Allah. Wallahi, saya akan memakar anda di pilihan raya akan datang. Itu baru jadi kemuskilan. Ni tak ada akal supah, tak apa. Tak? Tak akal supah. InsyaAllah. Tolong balik. Maksud tolong tu faham tak? InsyaAllah bukan supah. Dia supah ni wallahi, demi Allah, atau tallahi, atau billahi. Hak tu baru wajib kena tunai. Tunai ke mana? Kalau dah bercanggah dengan syariat. Kalau bercanggah, tak boleh tunai. Walaupun supah dengan nama Allah, junjung Quran, junjung surah. Kalau junjung Quran, junjung surah, tak wajib tunai juga. Pasal sumpah yang maksiat tak boleh. Dia dari tunai ni, sumpah asal barang wajib jadi tak wajib. Mana? Sumpah wajib tunai, tapi dah maksiat haram tunai. Nazar dengan barang maksiat haram tunai, asal wajib tunai. Aku menazar lah. Kalau Tuhan beri mudah rezeki aku, balik Mekah ni nak berzina. Bingung punya nazar. Tak boleh. Barang dari tunai nazar lagu tu. Wasiat boleh tak? Wasiat tak boleh. Masalahnya kita tak faham ni, masyarakat Melayu. Bila wasiat, kena tunai apa jadi sekali tu. Ini masalah. Pasal kita, dia kata dengar sendiri, mak kata. Telinga kita sendiri dengar. Ayah kata, hak ni suruh, si mati suruh. Tapi benda tu benda haram, tak boleh tunai. Kalau tunai dua dosa dapat, dosa ke mayat dosa ke kita sebab kita kena tolong mayat. Mayat tu berpesan, berwasiat dengan benda haram. Kita pun tolong mayat, tolong tak tunai. Dia bagi tolong dia. Bila kita tak tunai, taklah dosa dia. Baik. Masalah buat pergi kerja haji, mayat belum menunaikan fardu haji. Hak ni wajib kena buat. Wasiat tak wasiat pun. Bahkan kalau mayat tu wasiat, kalau aku mati, aku tak reba orang ambil harta ke upah haji, aku tak suka, tak rela, wajib juga tunai. Faham baik tu? Dia kena sampai kot tu. Dia kata aku tak reda, aku tak rela. Hukumnya wajib. Pasal ni hutang. Hutang wajib bayar. Hutang ni dia masuk hutang. Dia hutang dengan kedai depan rumah. Dia ambil barang. Tak ambil tak bayar, ambil tak bayar, sakit nak mati. Bila nak mati dia wasiat. Kalau aku mati, wasiatlah semua anak-anak, jangan bayar hutang depan rumah. Tak boleh, wajib kena bayar. Barang hutang wajib bayar. Tu kalau wasiat lah. Kalau tak wasiat, beri pada kena wajib bayar. Faham baik. Sebab ramai banyak berlaku masalah. Banyak berpesan dengan barang yang haram, tunai juga.
Tak boleh tunai. Tunai dua dosa. Dosa mayat, dosa kita. Kita tolong mayat jangan tunai wasiatnya yang haram, yang maksiat. Jadi sebelum dia matinya dah ada cerita bab haji, bab apa pun. Tak, wajib kena upah haji. Bila wajib? Kalau ada meninggalkan harta. Kalau tak ada, sunat waris. Tolong buat haji atau upah haji, sunat sahaja. Sama macam masalah orang ada fidyah puasa tak habis lagi, tak hutang puasa. Kalau dia meninggalkan harta, wajib keluar fidyah daripada harta tersebut. Kerana hutang puasa, hutang Allah. Kalau tak ada harta sekeping, sunat waris tolong keluar fidyah untuk si mati. Nampak tak? Kalau ada meninggalkan harta, wajib kena bayar. Bukan seni mufakat ulama wajiblah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala lah, satu hari datang seorang lelaki kepada Nabi dan berkata, laki-laki ni dia jumpa Nabi, dia tanya masalah. Kata laki-laki tersebut, ukhti nazarat an tahajja wa annaha matat. Kakak aku bernazar nak mengerjakan haji, tetapi sebelum sempat, kakak aku ni meninggal dunia. Saudara dia lah, mati sebelum tempat tunai nazar mengerjakan haji. Faqala Nabi menjawab, "Lau kana 'alaiha dainun akunta qadiyah." Nabi tanya balik, kalau kakakmu berhutang, lepas tu mati, ada tak membayar hutang? Kalau dia mati dalam keadaan ada berhutang kepada seseorang. Maka jawab laki-laki ni, "Na'am, ya, saya bayarlah hak orang." Maka jawab Nabi sallallahu, "Faqdillah fahuwa ahaqqu bil qada." Maka tolong bayar hutang Allah, ia lebih utama lagi dibayar. Sebab tu kata ulama-ulama sepakat belaka, bila ada meninggalkan harta, wajib dibayar hutang Allah. Dan didulukan belanja menyempurnakan hajinya daripada hutangnya kepada manusia. Jadi jelas. Baik. Hutang ada dua. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Wajib dibayar kedua-dua jenis hutang ini. Hutang kepada Allah macam haji, tak pergi lagi. Hutang Allah sebenarnya. Fidyah puasa. Ataupun ada fidyah lain-lain lah. Atau kafarah. Tak? Ataupun diat. Diat. Dia ada melukakan orang. Tak? Diat. Hukum diat tau. Hukum diat. Hukum denda. Dia melukakan orang. Maka dijatuhkan hukuman diat. Sebelum sempat bayar diat, dia mati. Kena ambil tekoh. Atau dia ada nazar. Nazar nak buat surat. Dia tak ada nak tunai nazar, mati. Maka kalau ditaruhlah 50,000, 30,000, 100,000, kena ambil daripada harta itu untuk buat surat. Nampak? Seorang ni dah banyak mana nak ambil kalau 100,000 nazar. Kali dia nazar tak sebut, nak buat surat je. Harta dia 100,000 je, 30,000 boleh buat surat. Mana sekurang-kurang dinamakan surat, walaupun 10,000 tak apa. Ada gitu. Kita tak tersebut dengan nilai. Baik, itu contoh-contoh hutang Allah. Hutang manusia ni, hutang adik-beradik, hutang kedai, hutang barang kemas. Tak? Dua puang, hutang beras. Siapa yang bayar? Oleh tukang langgar tukang langgar kena bayar bulan-bulan pula. Boleh lagu tu. Tapi jumlahnya mesti mengikut diat yang ditetapkan lah.
Nampak? Jumlah bayaran. Sebab diat ni bukan sesuka hati. Diat ni telah ditetapkan seputun jari, 2 putun jari, mata, telinga, melukakan. Tidak boleh ijtihad tu. Melainkan pada masalah luka kecederaan yang tidak disebut baru ijtihad. Dia tidak tepat kot pihak jenis kecederaan. Pasal insurans dibayar tidak mengikut buku-buku hadis. Jumlah dia. Nampak? Baik, jadi hutang manusia ada, hutang Allah ada. Bila dua-dua ada, wajib bayar dua-dua. Tiba-tiba harta yang ada cukup untuk satu sebagai hutang saja, maka hutang Allah dulu. Hutang kita tak boleh bayar lagi. Kena upah haji dulu, bayar fidyah, puasa dulu tinggal banyak. Tak? Dah tinggal puasa 40 tahun. Dah kira 2 bank berat. Mana? Kalau tinggal 2-3 ribu jadi apa? Dia ada nazar pula, nak sembelih kambing, nak buat pergi surah. Tak dan sembelih, beli pula kambing 500. Tak negru. Tak? Jadi banyak. Habis bayar hutang Allah, puas haji 3,500. Dadang nak bayar ni hutang manusia. Maka sesat masalah. Tak boleh. Tu kira akhirat pula. Tapi yang ni kena perhabis harta. Perhabis ni bayar ni hutang ni bukan wang tunai sahaja, termasuk rumah dan tapak rumah. Kereta, motosikal, baju-baju kalau ada tinggal mesti dijual. Kita dah kereta ni piti barang kemas. Barang-barang tak kira kereta. Tarikah ni peninggalan si mati. Peninggalan dia. Walaupun sepasang kasut. Kasut ni kalau kita jual kat bandar ni laku ni 10 riyal, maka jadi tarekah. Kita faham baik. Kita tak pitih betul, pitih tunai je. Harta tak masuk, harta masuk juga. Baik. Jadi bila ada lebih daripada bayar hutang Allah, maka boleh kita bayar hutang manusia pula. Lebih lagi daripada itu, ada lebih lagi, harta dia banyak sangat. Upah haji, upah dah. Zakat dia bayar dah. Dia ada berhutang zakat, dia bayar zakat. Umpama tahun lepas tak ingat keluar zakat. 5,000 negaan dia mati. Ini keluar dulu daripada tarekah. Habis tu bayar pula hutang manusia. Hutang bumi, hutang pasir. Dia kau traktor mati. Banyak hutang kan? Hutang semayang. Dia tak ada bayar hutang semayang. Hutang semayang tak tahu. Hak lain ada, puasa ada, haji ada, zakat, semayang tak ada hutang. Dia berhutang tapi tak bayar. Dengan cara orang lain tu belum semayang. Cara lain. Jadi lebih juga harta baru tarekah, faham? Baru boleh bagi saka. Maknanya kalau kita pergi bagi saka dulu, dak cabut lagi upah haji, dak cabut lagi hutang nazar, hutang fidyah dan sebagainya, hutang manusia, kena kumpul semula duit tu wajib. Dan bagi semula selepas daripada bayar hutang. Ingat baik tu. Banyak berlaku, bagi dulu. Bila bagi dulu, tanya, kau ni kamu? Dan ni upah haji ni nak beri berapa seorang pula? Tak sah. Semua kena kutip 15 beradik hari mula. Salah. Tak boleh bagi, haram. Kena selesai hutang mayat dulu. Mana-mana yang ambil bagi tarekah dulu, maka dia makan haram. Padahal hak dia dah 1/4, 1/6, 1/8. Tapi tak sampai masa, tak boleh. Walaupun betul mengikut faraid Islam. Masa tak sampai lagi. Walaupun buat tu tak sah. Mayang Zuhur 1/2. Dia bahang aku 11. Pasal ada kerja sekarang. Tapi betul buat 4 rakaat. Sah tak? Tak sampai masa. Masa dia selepas zawal. Baru sah. Begitu juga nak jadi sah pembahagian pusaka selepas bayar hutang si mati. Dah bayar lagi? Tak bayar lagi. Kena kumpul semula. Dah mana aku tahu siapa tu dah gaji? Siapa tu dah dengar? Tayar harta nak lihat buku Quran.
Tengok faraid. Tanya itu ke Quran. Lepas tu ada ke Quran. Nah, banyak ni. Penyelewengan dalam bab pusaka. Dia kena bayar hutang tu, upah haji tu. Anak si mati kata tak mau upah, kita pergi sendiri. Tak apa lah. Tak bayar upah. Tapi kena ada orang buat. Walaupun cara sukarela, seperti waris warak atau dengan upah. Sah. Sah upah. Orang yang nak buat haji ke orang lain, dia kena haji dulu. Nah, dia jangan dia, kalau dia tak haji lagi, jatuh haji dia. Dia pergi ambil upah haji, dia tak haji lagi. Nah, dia pergi buat lah. Dia jadi haji. Mayat bohong, tak ada dia apa. Faham? Jadi dia dulu. Nanti dia kena haji dulu. Haji di sini lah, bukan haji kita kopi je tu. Itu bukan tu. Dan halal harta yang didapat daripada kerja mengambil upah haji. Halal. Ini berlaku daripada zaman sahabat salafus salih. Sekarang ni berapa ribu upah haji? Haji mak? Ya, dah 5,000. Tak, 8,000. Tak boleh tanya, berarti nak tanya. Tanya boleh kuah. Berapa cikgu? 2,000 hingga 3,000, lebih kurang tu lah. Tak? 2,000 hingga 3,000, 8,000 aja lah. 8,000. Tapi dia berasa nak tanya tau. Tanya boleh sakit. Jadi susah masalah ni dah. Kena bayar dulu hutang mayat. Wasiat tak wasiat, barang wajib. Disambung dengan mandi, dengan tanah, dengan kapang, wajib. Ada wasiat pun wajib tunang. Sunat saja pesan. Jangan lupa tu. Kita tu upah haji lah. Dia tak apa lagu tu. Tapi ginilah, kalau mayat tu pesan atau tak pesan, hukumnya wajib buat. Sekalipun mayat itu larang buat, wajib juga buat. Jadi kalau ada sebarang wasiat yang bercanggah dengan tuntutan syarak, haram tunai. Jangan tunai. Bila kita tunai, mayat berdosa sebab kita tolong tunai, kita juga berdosa kerana bertolong atas perkara maksiat. Tak dapat duduk. Siapa nak duduk? Isteri nak duduk. Isteri tak mau jual tak apa. Isteri waris. Dia tak mau jual rumah, dia ada rumah tu saja. Maka isteri kena keluar lah daripada duit dia sendiri, tolak bagian upah haji itu atas rumah tersebut. Ini keluar. Bak harta banyak. Katakan rumah yang ditinggal tu berharga 50,000. Kalau dia jual, dia boleh bidak rumah berharga 30,000. Dia kena kecil rumah. Sayang sini sedap molek, bunga pun tak boleh. Kok banyak. Mu nak jual rumah ni ke beli rumah lain murah sikit supaya dapat duit lebih untuk upah haji mayat, ataupun mu nak bayar kepada mayat sebagai potongan daripada menduduk rumah harga ni. Dia gitu. Dia sama macam lah saka lah, rumah saka. Tak? Dah maknanya adik seorang duduk buat busu, orang lain berumah tangga belakang dah. Tak? Maka orang lain pun tutup suruh bayar. Suruh jual. Pasal nak ni rumah saka ni. Dah adik sayang rumah tu, nak duduk. Nak. Dah kan rumah tu rumah saka. 3-4 beradik minta suruh jual anak kita ni. Tak apa nak jual. Tapi nilai harga rumah, bayar bagian dia. Tidak mesti jual. Nilai. Faham? Katakan nilainya 50,000. 50,000, daripada 50,000 dapat berapa? Hak ni. Beradik lelaki. Adik lelaki dapat dalam 8,000. Bayar. Dua orang anak ni bayar 8,000. Susah masalah ni. Apa tak masalah? Bagi apa? 4,000. Semua dimilik je. Ini lagu tu. Soalan seterusnya, apakah yang patut dilakukan menurut syarak ke atas kanak-kanak yang baru dilahirkan? Apa hukum membuat akikah dan bagaimana caranya? Tembuni kanak-kanak yang baru lahir itu, bagaimana cara menanamnya?
masalah tentang budak baru lahir. Jawabnya, seorang kanak-kanak sama ada lelaki atau perempuan apabila lahir ke dunia dan apabila telah dibersihkan dan dimandikan, sunat ni sunat muakkad, dibangkan pada telinganya yang sebelah kanan dan dikomatkan pada telinganya yang sebelah kiri. Ini dengan nas yang jelas di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad Ibn Hanbal daripada Abi Rafi', katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udhunain Husaini hina waladathu Fatimah. Aku lihat Nabi azan pada telinga Sayyidina Husain ketika Sayyidina Husain dilahirkan oleh ibunya Siti Fatimah radhiyallahu anhuma. Jadi menjadi nas sunat kita azankan pada telinga yang kanan. Lepas tu dikomatkan pada telinga yang belah kiri, sunat. Tidak muakkad ni, sunat sahaja. Pasal apa hak sunat muakkad bang? Kerana hak bang tu hadis sahih. Hadis yang kuat. Dia gitu. Jadi ulama ni himpun daripada hadis yang kuat dan yang kurang kuat, maka azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Sunat tu. Hikmah dia supaya adalah awal benda yang memecahkan gendang telinga budak ni adalah kalimah yang baik. Biar dengar kalimah yang baik dulu, iaitu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya mendengar lafaz Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Hei budak, hei bayi, Tuhan Allah lah yang maha besar. Kau lain kecil belaka. Itu pelajaran pertama. Keluar daripada perut mak. Dan supaya mendengar akan syahadah merupakan awal-awal penyaksian yang diketahui, didengari oleh bayi ketika mula keluar daripada perut mak masuk ke dalam dunia. Sebagaimana itu jugalah yang disuruh dengar ketika nak keluar pula daripada dunia. Kalau nak keluar dah daripada dunia ni, nak balik kampung dah, kan sunat kan? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu kalimah syahadah. Maka orang baru siapa pun hak ni biar dengar, nak balik pun dengar tu juga. Ini sama, nak mari dengan nak balik. Daripada inilah orang kias bila orang mati dia azan. Tapi ini bukan pendapat ramai di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak sunat azan. Bang ketika nak masukkan mayat dalam kubur. Ataupun bahasa keluar daripada rumah. Jadi sebahagian saja yang mengkiaskan masalah bang ini, maka diamalkan ketika nak masuk dalam kubur. Jadi ulama-ulama yang menentang dia kata tidak ada nas. Adapun talqin orang yang nak mati itu ada nas, ada hadis. Bukan kias. Dan sebut bang azan kalimah thayyibah pada telinga budak memang sebut dalam hadis. Bang tak ada. Bang hanya sebut ketika beranak. Ketika mati tak ada sebut bang. Maka kias itu ditolak oleh jumhur ulama. Jadi tidaklah masyhur amalan ini. Baik. Kemudian dibacakan ayat, inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Baca lagu tu selepas daripada bang tiup di ubung-ubung budak-budak. Baca lagu tu. Kemudian disabda pada hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh. Azan hari yang pertama keluar lahir tu. Ni belah mulut ni. Ambil kurma lama dalam langit-langit budak, cukup kepala letak nama. Aqiqah hari ketujuh. Itu dengan nas. Sebut dengan jelas. Bang hari beranak tu, mula-mula terbit tu. Bang jangan bang hari tujuh. Nampak 7 hari dah dengar lagu. Baru nak bang. Bang hak mula-mula terbit tu. Hari tu hospital dia buat keluar jawatan kosong, tukang azan buat bersalin. Ni ada bakar tak? Tak ada tak? Pasal ada bakar ni? Ada. Pasal kita tengok ada borang.
Dia tunjuk orang. Adalah orang nak minta tu. Dia nak minta. Jadi tukang tok bila klinik Dewan Bersalin. Tak tahu ada ambil ke tak? Dia pakai tok bila ada lah ni. Ada? Ada. Ada sungguh. Ditunjuk kita tengok orang tapi tak dapat lagi baru nak interview. Masa tu tak susah kena cok lagi. Jadi ada kan? Pasal dia kata banyak yang tidak azan. Ada bila Messi panggil lari ayo. Lari. Nak azan gua ni rata macam rata beruk tekuk. Rambut kuning jambu macam ketupat. Nak azan apa benda? Lari ya. Ngucap dah tu nak tu azan. Jadi alternatifnya latih tok bila. Tak silap 4,500 kau gaji. Jadi suka kau bang situ. Kata dah tugas ni tok bila tugas hospital. Surah hospital tak kat orang beranak. Nakal kau ni. Sapu langit-langit ni dia panggil tahnik. Orang Melayu panggil belah mulut. Belah mulut. Belah mulut ni sunnah Nabi. Tak buat luput fadilat sunnah yang sangat besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Musa Asy'ari, dia kata, "Wulida li ghulamun fa ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasamahu Ibrahim wa hannakahu bitamar wa ja'alahu bil barakah." Satu hari aku dikurniakan seorang anak lelaki, katanya Abu Musa Asy'ari. Maka aku bawa anak itu pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meletak namanya Ibrahim. Nabi buh nama Nabi Ibrahim. Dan Nabi mentahnik, membelah mulut kanak-kanak itu dan mendoakan kanak-kanak itu dengan keberkatan. Jadi daripada hadis ini jelas bahawa tahnik ini sunnah Nabi dan sunnah muakkad. Ada orang kata adat saja, kataan itu batil, salah. Adat ni hak orang Melayu amal, yang bukan daripada Nabi. Itu adat saja. Tapi hak ni wahannakahu, Nabi mentahnikkan, membelah mulut budak ni. Terjemahlah belah mulut biar faham. Pasal ni bukan makna belah mulut. Tahnik ni melalukan makanan yang dikunyah hancur pada langit-langit budak. Ini amalan Nabi. Jangan kata adat apa tua-tua. Adat ni pula dia ada dua jenis. Ada adat yang boleh kita kekalkan dan yang tidak boleh. Gitu. Tak mesti yang orang tua-tua tak molek belaka, dan tak mesti molek belaka. Yang kita kena kekalkan adat yang baik. Tapi bukan sunnah, tapi adat itu tidak bercanggah daripada ajaran agama Islam. Tak bercanggah, molek. Dipanggil adat yang baik. Tak boleh. Adat yang bercanggah kena tinggal. Tapi orang Melayu ni adat yang bercanggah, yang karut, hak tu kekal. Hak molek-molek tinggal dah. Kata orang beranak, adat yang baik, ziarah menziarahi, mari tengok ramai-ramai beranak. Sama-sama puas Allah, tidak tengok beranak. Tu adat yang baik. Masing-masing pergi dengar dia beranak, habis pergi tengok. Seronoklah dia tukang beranak. Dah boleh hadiah sekerak lori. Bila orang balik belaka, bang, beranak pulak lagi. Nampak? Jadi beranak acak. Itu adat yang baik, tapi tidak dikekalkan lagi. Nampak? Adat jahiliah buat pula lengan beruk. Tu buat pula hak mengarut. Tak? Baik. Sunat dengan buah kurma. Jika tidak ada buah kurma, bolehlah dibuat dengan sesuatu yang manis. Tak ada buah kurma, buah lain hak manis, buah apa? Buah kismis, tak umpamanya, boleh. Buah-buah yang manis. Tak ada kismis, ada mutang, rambutan. Tapi kunyak, kena kunyah dulu. Kena kunyak dulu lah, siapa acuh. Nak belah mulut anak orang, jangan kena faham baik, jangan sumbat sutir kema. Mampu kerah budak tu tak. Jadi kes bunuh pula. Ambil sedikit,
koyok dengan tangan, kunyak sapacu. Nah, lepas tu buh di langit dia. Nampak begitu. Bukan surat nak suruh kenyang. Tamalak tomba belah mulut. Habis kat 18 hutih tu. Tak. Budak tu bunyi. Tu bukan belah mulut. Tu makan kedarah. Sedikit sahaja. Kata pengarang kitab Subulus Salam, wa yanbaghi an yakuna al-muhannik min ahli al-khairi mimman turja barakatuhu. Sayugianya orang yang nak belah mulut budak ialah orang-orang yang daripada ahli kebajikan, kerana diharapkan akan keberkatannya kepada budak tersebut. Jadi nak belah mulut, kita jangan beri sembarangan orang. Penyanyi-penyanyi tak dia belah mulut anak kita. Lama anak kita 3 tahun naik taptah. Dia panggil nurung. Kaki bola, kaki maidang, kaki angguk burung. Tak boleh. Biarlah Tok Imam. Biarlah orang-orang yang kuat beramal. Tok Guru. Orang biasa tu tak boleh lah. Kalau boleh orang yang ada kelebihan dalam agama. Orang yang besar-besar boleh belah mulut. JKK. Bak kena jaga masalah-masalah ni, masalah keberkatan. Keberkatan. Nak ambil kelebihan. Bukan nak hina orang yang bukan. Itu kan nak hina macam salah Tok Imam lah. Bukan kita nak hina orang lain tak boleh jadi imam. Masalah afdal. Bukan sembarangan orang. Tak ada kuih-kuih manis pun boleh. Kuih-kuih manis boleh. Dan apakala cukup umurnya 7 hari, jika kanak-kanak itu lelaki, sunat disembelihkan baginya kanak-kanak 2 ekor kambing, dan memadai jika sembelih seekor kambing untuknya. Susah masalah ni pula. Kerana ada orang duduk bahas kena 2 ekor, tak sah seekor. Balak. Sekurang-kurangnya 2 ekor. 2 ekor itu afdal. Dan Nabi pernah melakukan akikah untuk kanak-kanak lelaki seekor saja. Nampak? Dan yang Nabi kata anil ghulami syaitan, daripada kanak-kanak laki-laki itu 2 ekor, itu afdal. Faham? Macam disebut sembahyang duha lah, sembahyang duha 2 rakaat. Dan yang Nabi buat 8 afdal. Ni begitu. Sebab ada berlaku banyak masalah, orang kata tak sah. Pasal apa? Sekor anak lelaki. Sekor ni dia untuk anak puang. Gitu pula susah pula tukang ngekor. Dan awak kau ni kena cari sekor kita depan capur. Jadi 2 kali ngekor bid'ah pula. Kalau kita buat dah sekor, tak buat sekali lagi. Nak jadi 2. Kerana bid'ah mengulangkan akikah 2 kali. Kerana akikah sekali je seumur hidup. Yang boleh ulang korban. Datang musim raya boleh ulang korban. Tak puas hati lembu tahun ni, tahun lepas kuru ni bahan hok mau. Sama usah ngebain. Faham? Ada pula buat 3-4 kali yang kekor sekali je. Kekor ni macam sunat. Tak nanya dia 8 kali sunat. Selok kawan tu. Dan bagi kanak-kanak perempuan disembelih untuknya seekor kambing, laki-laki 2. Sebab tu kalau laki-laki 2 bahagian, satu perempuan 1 bahagian. Tengok kot ni, kok mengekor tak sama dah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki-laki itu melebihi, mengatasi kaum perempuan. Kau sembelih lebih dia dah. Macam mana kita nak kata nak sama dengan kaum laki-laki? Tak boleh. Rosak lah kita orang perempuan. Tak boleh ikut kafir lah nak tahu apa dia nak sama. Laki-laki perempuan sama, duduk sama rendah, bangun sama tinggi. Itu sesat. Dalam Islam tak boleh lagu tu. Dia ada mesti lebih laki-laki pada sebahagian daripada pada setengah pada beberapa tempat. Tak. Contohnya ni tak sama dah. Kalau kita buat 2 ekor jadi untuk perempuan. Jadi akikah tapi bukan yang disuruh syarak. Kerana sama dengan laki-laki. Laki-laki 2 ekor. Tak sama. Jadi kalau kita buat seekor saja sah dah. Ingat dah, tak ada masalah. Binatang nak buat akikah, binatang korban. Sah buat korban, sah akikah.
Lembu, kerbau, unta, kambing, biri-biri. Paling afdal biri-biri. Kerana Nabi SAW sembelih biri-biri. Nah, katanya sahabat, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqa anil Hasani wal Husaini kabshain. Nabi SAW melakukan akikah, ini sembelih daripada cucu beliau Hasan dan Husain 2 ekor kibas. Nah, kibas lah, kibas yang paling afdal. Nah, kibas di daging banyak lah. Sedap kibas. Lembu boleh lah. Lembu tak ada masalah. Lembu kapung ke, lembu bandar ke. Tak. Lembu bandar, lembu hadari. Di bandar. Lembu kapung, lembu badawi kan gitu. Kau pandai lah mana-mana boleh berlaku. Mana-mana. Ada orang beri lembu bandar, lembu hadari. Dia beri lembu daging. Ada orang beri lembu kapung, lembu badawi. Pasal dia orang kapung. Dan sunat dibaca ketika menyembelih kambing itu, kemudian daripada membaca Bismillahi Allahumma laka wa ilaika aqiqatu fulan ibni fulan. Sunat. Maknanya dengan nama Allah. Dia kata. Bila sembelih itu kata dengan nama Allah, bagimu wahai Allah sembelihan ini, dan kepadamu sembelihan ini. Aqiqah si fulan bin si fulan. Si fulan bin si fulan. Sebutlah nama, sunat sebut. Kalau anak kita, sebutlah anak kita seorang, tak apa tak sebut nama. Inilah bagimu wahai Allah dan kepadamu akikah anakku ini. Jadi kena ke anak dia seorang, masa seorang dia ada anak. Faham? Anak seorang. Tapi kalau ada 2 orang anak, ngekah tu seorang, dia kena sebut mana seorang. Tak? Dia gitu. Buat belaka, dah 7 beradik seorang dia tak buat. Sebut nama hak seorang tu. Dan juga sunat diberikan namanya, nama budak pada hari yang ke-7. Hari ke-7 sunat beri nama. Daftar 14 hari tak dia beri masa. Ingat tu, hari ke-7 sunat. Hari ke-6 boleh ambil sunnah Nabi. Hari ke-7. Lepas hari ke-3 orang mari tengok beranak ada nama benda ni, tak pun nama dia hari ke-7. Berapa 7 hari nak menunggu nama. Kita kata sunnah Nabi. Tak gitu pula. Dia gitu banyak. Tapi kita kena faham. Lepas tu dia nak marah-marah, kamu nak raya hari 7 letak nama. Tak? Ada ke orang ni dia nak terima. Dia tak hari 7. Itu apa 7 hari? Jangan sunnah dalam hadis kata gitu. Waktu tu dulu pun lalu. Parah kok gitu. Orang kata hadis Nabi bahawa tua dulu. Orang tua siapa? General yang masih tak? Ke dia? Zaman dulu. Hari ke-7. Dah ingat hari kemudian hari seterusnya. Tetapi tak mengapa sebelum daripada itu, tak mengapa. Kita nak buat hari pertama boleh buat nama. Tak. Kalau mati pun kena letak nama juga. Siang ke budak tu. Ramai juga yang berlaku, anak mati, beranak tak letak nama. Ni banyak berlaku. Pasal apa tak letak nama? Tak tahu. Tak tahu. Pasal apa tak tahu? Tak dengar orang khabar. Kalau siapa nak pergi khabar duduk di rumah. Kena mari surat. Kalau nak khabar ni nak rumah Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ni anak jabat semayang ni. Nak dengar tak? Layang kamu seluruh rumah lagi ketuk pintu. Mu kena mari yang ngajak. Tak mari jadi fasik belaka. Rasa muda alim. Orang main ngajak tak mau turun, tak mau dengar, tak mau apa. Besar benda pun. Tak. Dia kena mari. Buat nak khabar hukum ni, bukan nak minta iti. Nak tolong khabar hukum, takut buat tak kena. Tak kena jadi punah jahanam lebih. Tak. Dan dicukurkan rambutnya selepas daripada sembelih kambing. Rambutnya, laki-laki ke perempuan, cukur botak. Ingat tu, bid'ah buang sikit. Buang sikit dipanggil bid'ah. Benda bid'ah Nabi dah ajar buat lagu tu. Kita duduk beramal buang sikit sahaja. Masa orang selawat kan bangun kan, sallallahu ala Muhammad, ceng-ceng kucing 3 orang. Tak apalah, bila orang balik cukur botak. Itu sunnah.
Laki-laki ataupun perempuan. Ada yang kata dah, perempuan tak, laki-laki sahaja. Hadis daripada Abi Ja'far radhiyallahu an, dia kata wazanat Fatimah bintu Rasulullah sallam sya'ra Hasanin wa Husainin wa Zainab wa Ummu Kalsum fatasaddaqat bi zinnati zalika fiddah. Jadi jelas. Adalah Siti Fatimah, dia menimbang rambut yang dicukur kepala Hasan dan Husain dan kepala Zainab dan kepala Ummu Kalsum. Zainab lelaki ke perempuan. Jadi anak yang perempuan pun cukup kepala botak juga, dan timbang rambut. Dan timbang rambut itu dengan harga emas dan harga perak. Kalau kita ada duit, harga emas. Tak ada duit, harga perak. Faham tak? Rambut budak tu kita cukup, dan kita sipang lah. Kita pubuh atas nimbang. Buatan lacing. Tapi lacing ni hak kedamah tu nimbang tau. Jangan lacing hak kedai ruci. Dak naik kelok tu. Tengok juga. Dak naik hak kedai ruci tu. Kedai ruci apa benda ni hak kedamah. Kedamah ni dia digital. Kita nak timbang barang dia mudah, walaupun ringan naik. 0.5 gram. Tak 3 gram, 4 gram. Kalau nimbang kedai ruci bayar. Ni naik lalu nombor. Tok rambut dia pun tulis situ. Katakan 2 gram rambut. Bukan rambut mak dia. 3 kilo rambut budak. 2 gram. 2 gram lenggok oleh kata 1 gram berapa? Dia pun tulis RM50. 2 gram kalau mah 100 ya sedekah. Faham ya? Dak gerak ni pasal minyak mahal. Minyak mahal ambil harga perak bawah sikit. Dia betul harga perak berapa tadi? RM15 1 gram. Rambut tadi berapa? 2 gram. 30 je. Ingat je timbang. Jangan timbang dengan pisau cukur sekali kubuh itu. Tak tu berat lah. Rambut sahaja. Lepas tu timbang dah tapi tak ada duit lagi nak beraya. Sipang tu. Tak ada masalah. Tak. Hak ni yang disuruh tak buat. Yang tak suruh buat. Kena ubuh nyo pula. Kena gunting tu kena bolan nyo. Nyo pula kena nyo muda. Tak boleh potong terus, kena buat gigi di atas. Tudung jangan buat, ada tudung pula kena takar-takar. Bengong tu. Kalau orang suruh buat, tak buat. Hak keling tu mari ikut sangat. Dah lah perut dia duduk dalam perut tu, lengang perut tau. Lepas nyo tu terbang kat atas pusat. Mana? Lepas tu tubik nyo pula. Tu budak kat Allah. Kenang hak naik nyo. Tak apa tadi. Tak alik ke rumah. Manjak. Jadi sedekah. Sedekah. Katakan dah 50 orang sedekah. Tak mesti 50 orang. Seorang yang biar rumah. Yang afdal dekat rumah ataupun anak beranak. Tak 50 orang. Jadi kita sedekah kalau hendak haji kabar ni sedekah ni. Jadi kabar lah. Nak ambil belanja pun semua. Dak wajib kabar ni sedekah aib orang. Tak. Selepas daripada sembelih kambing disedekahkan seberat timbangan rambut ini emas atau perak. Tengoklah kalau kita gerak dengan emas, kalau perak. 5 minit lagi. Dan hukum akikah seperti hukum korban udhiyah pada segala rupanya, itu pada jenis binatang itu dia samalah. Dan umurnya umur binatang. Umur budak tak apa, dia afdal masih budak. Dah orang tua dah, dia lah kena ngakau sendiri. Dan terpelihara daripada kekurangan. Jangan cacat. Cacat yang mengurangkan daging. Dan yang afdal padanya, dan yang afdal gitu juga. Yang afdal. Afdal lagu mana? Afdal macam katakan lembu. Itu dikabarkan afdal lembu warna putih. Lebih afdal daripada lembu warna kuning. Kuning afdal daripada warna merah. Tak? Merah afdal daripada warna tampung. Warna tampung afdal daripada warna hitam letung gitu. Tak? Hitam saja kilat afdal daripada warna biru. Dan pada memakannya, makan pun gitu juga. Tak, kalau kita makan sedikit tak daging akikah. Jangan makan banyak, nak bagi korang belanja makan. Tak. Dan bersedekah dan hadiah gitu jugalah. Dan qadar yang dimakan dan tidak boleh dijual, tetapi pada akikah sunat dimasak dengan sesuatu yang manis mengambil sempurna keelokan perangai kanak-kanak itu. Dia bezanya daging korban wajib sedekah dalam bagian mentah.
Mesti mentah sebahagian ni. Tapi hak ni sunat saja kita masuk. Sunat masuk dah. Dan bila nak masuk sunat mani. Bukan mani leting. Sunat mani sedikit. Ambil tafa'ul dipanggil, ambil sempena perangai ni jadi mani, mulut mani. Tak? Tetapi tidak mengapa jika dimasak dengan suatu yang masam. Tak apa nak buat sedikit. Bukan nak buat makanan tu masam, nak buat benda yang masam. Tak apa. Seperti asam gelugur dibuh, asam Jawa nak suruh sedap. Tak apa. Atau lainnya. Tak? Jadi tujuannya ambil sempena daripada perangai kanak-kanak. Tak? Nak buh tu. Mana yang budak ni jadi mulut manis sangat. Itu pasal buat manis. Dia bagi ambil sempena. Tak? Tak? Kata buat apa budak ni? Berakhir sungguh main motor. Itu masa buat lagi ingat kau dia buah jina motor. Tak? Dan menghantarkan daging yang dimasak itu kepada orang pakai atau ni. Kita masak sedap-sedap. Masak tu kau ada nak buat kari, nak buat gula, nak buat singgang, tapi sunat masak. Ini sunnah. Lepas tu biasa. Rumah orang fakir dan miskin dulu. Adalah lebih baik daripada menjemput mereka ke rumah. Mana afdal dengan panggil buat makan rumah ramai-ramai? Afdal biasa. Rumah. Afdal atau. Pasal apa afdal atau daripada panggil? Jadi kalau panggil, sunat panggil buat rumah. Tak ada masalah. Cuma nak mana lebih? Lebih atau. Pasal bila kita atur, semua yang kita nak atur dapat belaka. Dia tak ada rumah, dia sakut pintu. Tak ada rumah, tak ada pintu nak sakut. Pasal pintu tak siap lagi. Beri orang jiran, tolong beri balik kan. Tapi kalau panggil rumah, ramai tak dia mari. Ni tayar panci, ni bini nak beranak, ni tak ada motosikal, ni mampu minyak tengah jalan, ni tak boleh kerja, tak habis kerja lagi. Tak dah majlis. Tak, majlis paisa kan main berbelah. Tak dah. Jadi kalau atur, semua dah. Tapi sunat atur dalam supik, tidak balah. Atau makuk senyap. Tak? Dan tidak mengapa kalau kita jemput orang datang ke rumah, boleh. Macam kau buat ramai ni boleh panggil. Dan yang elok jangan dipatahkan tulang-tulang kambing itu seberapa yang boleh. Ini afdal. Kalau boleh lah. Jadi orang yang jenis tukang katang ni jangan katang atas tulang, buang kat sendi sahaja. Nampak? Tak kerak atas tulang, buang atas sendi. Faham tu, buang kat sendi. Atas keting, jangan bahan atas keting, buang kat sendi lutut. Cabut kita tak apa, jangan bahan atas tulang, kong gitu. Tulang dada ni jangan kerak. Biar panjang gitu kambing. Tak? Kerana mengambil sempena dengan keselamatan anggota kanak-kanak itu, niat supaya budak-budak ini selamat daripada kecacatan. Tetapi jika dipatahkan tidak mengapa, kerana tidak ada tegahan maksudnya itu bukan larang, ambil sempena sahaja. Adapun tembuni, yang ditanya tembuni guna pula. Kerana ramai juga ada balak tembuni ni. Suatu yang tidak dihormati syarak lebihan. Dipanggil fadlah, barang lebihan dalam perut. Bukan budak, bukan anggota budak. Boleh dibuang begitu dan yang elok ditanam. Mata ulama kata, nak teruk bodoh pun boleh. Buang teruk dalam atas sapah lah. Jangan teruk dalam atas pelek. Nak punya atas pos muni kot atas tekat pak berbok bang atas kereta di kaki. Menengung. Tak boleh awak gitu punya orang marah orang. Maknanya sunat tanam. Kerana barang ni jadi busuk macam perut ikan pun semua. Tak, memang tak ada harga. Boleh lepak. Tapi kalau kebersihan jadi haram dah pula. Dah dekat dengan orang ramai. Umur kita tak apa. Seorang duduklah bukit. Tak, bila ramai kena balik kepada hak-hak jiran. Maka sunat kena tanam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi makruh. Tapi kalau boleh photostat lah benda-benda bahan agama di kedai orang Islam. Daripada awal tu betul tu. Biar comel daripada awal. Dan kedai orang Islam pun banyak gak dah reti. Photostat kitab apa semua ni lapor-lapor siapa teruk gitu. Nak buka kedai photostat tak belajar hukum syarak. Jadi dosa. Dosa. Hukum pakong kitab hadis kita apa. Kalau salah photostat gayak pun ni teruk lapor siapa. Tak.
Ini suruh budak-budak ditahuk kan. Itu haram. Haram. Tuan kedai tidak ajar pula dengan budak pekerja. Siapa suruh dia buka kedai fotostatek, kedai cetak? Tidak belajar hukum syarak yang berkait dengan ayat-ayat suci apa semua. Ini masalah. Adakah wajib seorang untuk qada sembahyang puasa yang tinggalkan semasa muda dulu? Ni orang tua ni, saya kata masih muda. Tapi dia tidak ingat sama ada dia jahil atau sengaja meringankan ibadat tersebut. Wajib qada atau hanya bertaubat saja. Dia, kalau kita ingat kita ada tinggal sembahyang, sama ada tinggal kerana apa juga pun, melainkan kerana uzur syar'i, wajib qada dengan segera. Kalau uzur syar'i, maka sunat qada dengan segera. Jadi tinggal masa dulu, dia yakin memang tinggal. Bila yakin memang tinggal, wajib qada. Sama ada sengaja atau malas atau main atau begitu atau begini atau jahil atau bahan lara, tak kira lah, wajib kena qada. Qada tu pada bilangan yang dianggap lebih pada hak qada. Ini adalah wajib pada sisi keempat mazhab. Dia ittifaq. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi semua mengatakan barang siapa yang tinggal sembahyang fardu sengaja atau tidak, wajib kena qada. Tidak memadai dengan taubat saja, tak jadi taubat saja. Ini hak Allah, kena pulang balik. Macam orang yang mencuri, taubat saja tak sah, melainkan barang curi kena pulang balik bila barang tu ada lagi. Kalau tak ada dah, beli barang yang macam tu juga baru sah taubat. Kalau tak ada barang macam tu, harga barang itu, taubat saja tak boleh. Taubat dalam ni dulu curi sangat, dah taubat gitu dah tak pulang balik rumah-rumah cuci tak pulang, tak sah taubat, tak ada terima. Baik. Kalau bergantung dengan Allah Ta'ala, baik. Bergantung dengan makhluk dia lain. Jadi hukumnya tak sah hanya bertaubat saja, wajib diqada dengan muafakat keempat mazhab ulama. Habis. Apakah pekerjaan sebagai peguam sipil sah di sisi syarak? Ini kerana undang-undang tersebut adalah ciptaan manusia dari barat dan bukannya ciptaan Allah Ta'ala. Atau bolehkah undang-undang sipil di negara ini diistilahkan sebagai hukum takzir? Apakah hukumnya bila kita melihat karikatur katung yang menghina Nabi Muhammad SAW yang baru ini telah disiarkan di berita dunia terbitan RTM? Ini payah kau ni. Dia gini, bila undang-undang sibil ni dia kaedah dia tu hukum kaedah perpijaraan, dia tak ikut hukum syarak. Bila apa jua amalan yang tidak mengikut hukum syarak, maka tidak diterima. Bila tidak terima, tak sah. Nampak? Man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mencipta sesuatu perkara yang bukan asal daripada hak kami lagu tu, maka perkara itu, pekerjaan itu ditolak. Bila ditolak, asal. Macam dalam Islam, kaedah saksi dia lagu lain. Kena orang yang adil. Dalam kes ini, zina lain saksi dia. Dalam kes mencuri lain. Tapi dalam mahkamah sibil, dia lain saksi siapa-siapa boleh. Hak kain belah apa kabel jadi saksi. Ada semayang boleh jadi saksi. 3 lain atas dari ayah pin boleh jadi saksi. Jadi tidak boleh dikatakan takzir. Takzir adalah hukum syarak. Hukum syarak, maka kaedah pelaksanaan hukum syarak, maka kaedah pelaksanaan hukum pun menepati hukum-hukum syarak. Dari perjalanan saksi barang kes, ikut hukum syarak dah. Daripada hak ni dah ikut dah, maka nak jadi takzir lagu mana? Nampak? Takzir mesti dia ikut hukum syarak. Kalau dia takzir lebih kurang, takzir pada lurah, tak bakal hukum syarak, saksi dan sebagainya. Tak. Tidak takzir pada sisi syarak, bukan. Lepas tu kita melihat karikatur. Lukis sahabat lukis Nabi dalam ini banyak lukis. Yang sebenarnya bukan maknanya lukis Nabi kita saja dihina. Nabi dia dihina tak? Jenis gila. Orang putih gila. Kalau kita pergi ke laman-laman web, mana bukan dia lukis gambar maknanya orang Islam je. Tak, uduh-uduh. Pada diri dia lukis tak? Ni pokok gila dah sebenarnya. Yang lukis berguli batin kali pada diri lah apa ngalanya buat macam orang gila. Ni buat. Ni jenis tak ada otak ni. Bukan hak pegang agama betul ni. Hak karut dah ni. Jadi kita tengok ada dua. Ada kalanya kita tak payah tengok. Ada kalanya boleh tengok. Jadi al-umuru bimaqasidiha. Tengok kita segiat pekerjaan itu kait dengan tujuan.
Tujuan nak tengok attack, nak suka attack, haram tengok orang lukis kartun lagu ni. Tujuan supaya kita nak tahu, sebagai jadi bahan bukti, supaya dapat kita ni apa benda ni dah timbul perasaan kasih pada Rasulullah, benci kepada orang kafir, tak apa, boleh lah tengok. Nampak? Sebab tak ada lagi lokis-lokis lama-lama dulu. Jadi ini ijtihad ulama. Tengok tujuan kita tengok. Dan kalau tak ada tujuan apa-apa, tak payah tengok. Dengar saja sudah. Tak, dengar saja sudah. Banyak lukisan-lukisan. Dalam laman-laman web banyak lagi lah. Ratusan lukisan-lukisan. Dia menganjing apa semua, dia buat gambar Tok Imam apa. Bukan kata Nabi saja gambar Tok Imam. Macam syarikat Coca-Cola tu dia buat gambar Tok Imam. Tok Imam tengah sembahyang. Tok Imam tu pakai baju Coca-Cola. Atas geban ni tulis Coca-Cola. Mana dia nak iklan sebagai iklan minuman Coca-Cola. Makmum pun Coca-Cola habis. Tungging belakang tengah sujud. Habis atas punggung tulis Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Tu ngancing ke orang Islam kau. Iklan ini disiarkan di Israel. Sebab tu kan orang Islam haram minum Coca-Cola. Itu syarikat yang terang-terang hina Islam dan terang-terang bayar kepada keuntungan Coca-Cola untuk bunuh orang Palestin. Tapi orang Islam ni jenis lembu, orang kata haram Coca-Cola, beli juga, jual juga di kedai-kedai Islam, kedai makanan, kedai ruci. Dia tengok ada juga lah gambar ni, ambil juga Coca-Cola. Padahal Coca-Cola atas botol tu 20 sen sedekah hadiah kepada tentera Israel untuk beli peluru tembak umat Palestin. Dia jual kau. Lima waktu semayang belakang Tok Imam, jual kau Coca-Cola. Ni yang masalahnya yang lebih parah bukan dengan sebab perbuatan orang kafir, perbuatan orang Islam itu sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi